Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 dan juga rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk kenaikan harga ayam, telur dan beras, iaitu perbandingan situasi antara pantai timur dan pantai barat. Terlebih dahulu, saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Nur Hasikin yang akan membuat pengenalan dan golongan yang terjejas. Yang kedua, Naziadin Aini yang akan membentangkan faktor kenaikan harga. Yang ketiga adalah Nur Najihah Natasha yang akan membentangkan faktor kesihatan, kualiti dan ketidakstabilan cuaca. Yang keempat adalah Haris Syahmi yang akan membentangkan faktor kos ternakan dan bencana alam. Yang terakhir adalah saya, Nur Fazlina binti Ishak, yang akan membuat kesimpulan yang merangkumkan untuk seluruh segala faktor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hashiki binti Awang akan membentangkan berkenaan pengenalan. Isu kenaikan harga barangan merupakan satu isu yang tidak asing lagi. Kenaikan harga barangan keperluan harian menyebabkan berlakunya masalah dari segi pendapatan penduduk, terutamanya kuasa beli mereka menurun. Taraf hidup terjejas dan pendapatan benar masyarakat menurun disebabkan perbelanjaan yang semakin meningkat. Kenaikan harga barang secara berterusan sejak kebakaran ini juga telah menyebabkan indeks harga pengguna dan kadar inflasi meningkat dengan ketara. Peningkatan harga barang asas seperti beras, ayam dan juga telur turut meningkatkan perbelanjaan pengguna serta menjejaskan tabungan mereka. Dalam isu kenaikan harga barangan asas seperti telur, ayam dan juga beras, kita dapat lihat perbezaan situasi antara di pantai timur dan pantai barat. Seperti yang kita sedia maklum apabila membicarakan berkenaan sosioekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, sudah pasti kita tidak akan lari untuk turut membicarakan berkenaan kedatangan kolonial yang merubah landscape ekonomi di Tanah Melayu secara keseluruhan. Ekonomi di negeri-negeri Tanah Melayu adalah berbeza antara satu sama lain. Hal ini kerana keadaan geografi yang berbeza serta sumber ekonomi juga adalah berbeza. Perbezaan inilah yang akhirnya mencorakkan tahap pembangunan ekonomi di antara negeri-negeri di pantai timur dan pantai barat. Negeri-negeri di pantai timur yang terdiri daripada Pahang, Kelantan dan juga Terengganu dilihat dapat memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada ekonomi di Malaysia. Walaupun tidak sehebat dan setanding pencapaian ekonomi di negeri-negeri di pantai barat seperti Johor, Perak dan juga Selangor, namun kegiatan ekonomi ini telah mendatangkan suatu perubahan yang baik kepada masyarakat di pantai timur. Situasi ini memberi kesan yang besar kepada kehidupan rakyat terutamanya golongan B40 akibat ketidakcukupan pendapatan untuk menampung kos hidup yang tinggi sekiranya harga barangan sentiasa menaik. Oleh sebab itu, negeri-negeri di pantai timur tidak begitu terkesan dengan kenaikan harga barangan kerana kegiatan pertanian tetap seperti sawah padi, kelapa dan penanaman buah-buahan dan peternakan haiwan seperti ayam, lembu dan juga kambing serta kawasan pesisiran pantai dengan menjalankan aktiviti menangkap ikan dan hasil lautan. Oleh itu, corak kehidupan dan sistem pendapatan mereka dapat membantu mereka dengan menggunakan hasil pertanian, peternakan dan kelautan untuk keperluan diri mereka sendiri. Di samping dapat dibekalkan dan menjadi sumber ekonomi mereka sendiri. Jadi, permintaan barang-barang asal di luar negeri amatlah berkurangan dan impak kepada kenaikan harga juga tidak memberi kesan yang begitu mendalam bagi penduduk-penduduk di sekitar pantai timur. Di bahagian pengenalan, rakan saya telah menjelaskan secara umum isu kenaikan harga ayam, telur dan beras. Perkara yang menjadi kenyataan masalah untuk dibincangkan adalah apakah perbandingan yang berlaku yang berkait rapat dengan isu kenaikan harga keperluan bahan mentah tersebut di antara negeri-negeri di pantai timur dengan negeri-negeri di pantai barat. Telah menjadi satu sejarah daripada pelbagai sudut terdapat perbezaan yang ketara di antara negeri-negeri di pantai timur dengan negeri-negeri di pantai barat.
Sebagai contoh yang dekat dengan isu yang dibincang adalah dari segi ekonomi dan sosial. Negeri-negeri di pantai timur masih ketinggalan dari sudut ekonomi, begitu juga dari segi sosial. Ramai yang dikategorikan sebagai miskin tegar direkodkan di negeri-negeri di pantai timur. Pengamatan daripada kajian-kajian lepas di atas telah mengetengahkan aspek yang dikaji sebagai faktor penyumbang kepada jurang pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. Daripada sudut pendapatan penduduk, Razak dan Ali 2009 menyatakan bahawa pengagihan pembangunan yang tidak seimbang serta penerima faedah yang dilaksanakan secara tidak telus telah menimbulkan masalah kebocoran yang mengakibatkan ketaksamaan pendapatan di kalangan kumpulan etnik dan di antara kawasan bandar dengan luar bandar, sekaligus melebarkan jurang pembangunan antara negeri. Pendapatan penduduk yang tidak seimbang ini juga menurut Abdullah 2015 berpunca daripada kegiatan ekonomi tradisional bersifat resource based yang mendominasi negeri kurang maju berbanding ekonomi moden bersifat export oriented yang meluas di negeri maju. Berdasarkan Hassan 2006 pula, negeri kurang maju kekal ketinggalan akibat mengalami peralihan struktur ekonomi daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi moden yang lambat berbanding negara maju kerana cabaran demografi, kurang hubungan perdagangan antara negeri serta ketidakcekapan teknologi dan produktiviti faktor keseluruhan. Bertitik tolak daripada sejarah penjajahan Inggeris di tanah Melayu, keadaan pemusatan ekonomi berlarutan sehingga kini melalui mekanisme yang dikenali sebagai ekonomi politik, iaitu apabila tindakan pihak berkepentingan mempengaruhi penggubal dasar untuk tidak melaksana pengagihan yang adil, menyebabkan agihan tidak seimbang berlaku dan mengancam pertumbuhan ekonomi. Permintaan dan penawaran pembeli. Isu harga ayam, telur ataupun beras melonjak tinggi sering kali menjadi isu nasional. Namun apakah sebenarnya faktor kenaikan harga barangan asas ini? Menurut pelbagai laporan, harga ayam berkait rapat dengan kos dedak, iaitu makanan ternakan ayam, yang menjadi kos terbesar terhadap pengeluaran ayam, iaitu setinggi 70%. Meskipun Malaysia mempunyai kadar sara diri melebihi 1% terhadap ayam, namun sebahagian besar dedak ayam iaitu jagung diimport dari negara luar seperti Argentina. Perkara ini akan dibentang oleh ahli kumpulan kami yang lain. Apakah signifikan yang mempengaruhi perbezaan harga di antara negeri-negeri di pantai timur dan pantai barat? Melalui hasil kajian kami, walaupun dari ekonomi dan sosial ada perbezaan di antara kedua-dua zon, namun kami dapati perbezaan harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran di suatu negeri tersebut. Dari sudut ekonomi, harga akan menjadi murah apabila permintaan berkurang dan penawaran akan menjadi tinggi, dan harga naik apabila permintaan meningkat dan penawaran berkurang. Kami dapati harga keperluan bahan mentah makanan tersebut akan naik apabila tiba musim-musim perayaan seperti Raya Haji dan Raya Puasa, kerana permintaan akan tinggi pada masa ini. Perbezaannya adalah dari segi bilangan musim perayaan yang besar yang banyak hanya berlaku di negeri-negeri pantai barat kerana demografi dan populasi mereka yang beragama selain daripada agama Islam ramai di negeri-negeri di pantai barat. Jadi kesan kenaikan harga akan kerap berlaku di sana berbanding di negeri-negeri di pantai timur. Negeri-negeri di pantai timur bukanlah juara di dalam pengeluaran ayam telur. Ianya dianggarkan sekitar 7.2% penghasilan ternakan ayam dan ayam telur. Jika mengikut daripada data Jabatan Perangkatan Negara pada tahun 2018, sebelum COVID melanda. Ini mendorong kepada harga yang sedikit tinggi di negeri-negeri berkenaan di atas faktor kos logistik dan lain-lain untuk membawa masuk bekalan ternakan ayam daging dari negeri-negeri di pantai barat jika berlaku masalah di peringkat pengeluaran tempatan. Kesimpulannya, sama ada di pantai barat atau di pantai timur, harga ayam
dan telur bergantung kepada permintaan dan penawaran di sesuatu negeri serta ianya dipengaruhi oleh faktor situasi semasa seperti perayaan, cuti sekolah dan lain-lain serta hasil pengeluaran di peringkat tempatan. Kita teruskan lagi dengan antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kenaikan harga ayam, telur dan beras. Antara faktor lain ialah faktor kesihatan ayam yang disebabkan oleh beberapa aspek dan juga beberapa gejala yang kita boleh jejaki. Antara punca-punca penyakit ayam datang ialah kesan toksin Clostridium botulinum, formula suapan yang tidak muhasabah, alkalosis pernafasan dan juga peningkatan kelikatan darah. Kita teruskan dengan kesan toksin Clostridium botulinum. Clostridium botulinum banyak ditemui dalam air, tanah, najis ternakan dan juga makanan berkulat. Ketoksikan toksin bakteria boleh diaktifkan dan dipertingkatkan oleh tripsin dalam persekitaran alkali. Selepas toksin ini diserap oleh saluran gastrosus ayam, ia akan bertindak pada nukleus saraf cranial, hujung saraf autonomi dan persimpangan neuromuskular periferi, menghalang pembebasan hempedubi menyebabkan lumpuh otot. Yang kedua ialah formula suapan yang tidak munasabah. Dengan perubahan fisiologi, ayam selepas mula bertelur, beberapa fungsi sistem endokrin berubah, mengakibatkan peningkatan dalam penggunaan nutrien seperti protein, vitamin, kalsium, fosforus dan tenaga. Pada masa ini, jika formula suapan tidak munasabah atau pengambilan suapan dikurangkan, penyakit akan mudah berlaku. Ketiga, alkalosis pernafasan. Ayam sangat bergantung kepada pernafasan untuk mengeluarkan haba. Tetapi, ia akan menyebabkan sejumlah besar kehilangan karbon dioksida dan nilai pH badan akan meningkat. Ia menyebabkan kealkalian yang tinggi dan menyebabkan penyakit. Keempat, peningkatan kelikatan darah. Selepas rumah ternakan pada lampu pada waktu malam, ayam masih perlu membuang air kencing dan mengeluarkan haba. Kencing akan menyebabkan air dalam darah berkurangan dengan cepat dan menjadi likat. Kapasiti membawa oksigen akan berkurangan dan isi padu darah akan berkurangan. Ini menyebabkan ayam mudah mati akibat gejala jantung. Kita teruskan juga dengan gejala penyakit ayam baru. Penyakit dibahagi kepada dua iaitu gejala akut dan gejala kronik. Gejala akut, ayam akan menghidap penyakit jenis ini sering mati secara tiba-tiba, tetapi semuanya normal pada awal dan kebanyakannya berlaku pada malam. Ayam yang mati biasanya dicirikan oleh hujung jambut ungu, berat badan yang baik, eversi tubuh, kesesakan paru-paru, kesesakan hati rapuh, usus hitam dan hyperemia membran vitelin semasa berdasiasat. Oleh kerana ayam yang menghidap penyakit ini mempunyai tanda pada saluran penghadaman, mudah untuk disalah diagnosis sebagai kolibaksilosis, penyakit Newcastle atau influenza. Kedua, gejala kronik. Gejala kronik selalunya menyebabkan lumpuh atau hemiplegia pada ayam akibat lumpuh otot dan saraf. Tanda-tanda ialah kulit kering, mata cengkung, najis kuning hijau yang longgar dan bertelur kulit lembut atau telur kulit pasir. Semasa ini, asingkan ayam yang sakit keluar dari rumah ternakan. Selepas memberi antibiotik, vitamin dan ubat lain kepada ayam yang sakit, 80% daripada ayam yang sakit selepas diberi makan selama 1 hingga 3 hari akan melegakan gejala mereka dan pulih secara perlahan. Seterusnya ialah ketidakstabilan bekalan. Bencana alam seperti banjir atau kemarau di satu kawasan boleh mengganggu bekalan ayam, telur dan beras, yang pada gilirannya mendorong harga naik akibat peningkatan permintaan dan kurangnya bekalan. Salah satu faktor paling ketara yang mempengaruhi harga komoditi ialah penawaran dan permintaan. Jika permintaan untuk barang tertentu meningkat, manakala bekalan kekal malah, harga lazimnya akan meningkat. Sebaliknya, jika bekalan meningkat, manakala permintaan kekal malah, harga lazimnya akan turun. Seterusnya, kualiti dan standardisasi. Jika pantai timur atau pantai barat mempunyai standard kualiti
atau pengeluaran yang berbeza untuk ayam, telur atau beras, ini mungkin mempengaruhi harga. Produk dengan standard yang lebih tinggi atau proses pengeluaran yang lebih mahal mungkin mempunyai harga jualan yang lebih tinggi. Jadi saya akan mentangkan tentang faktor kenaikan harga ayam, telur dan beras. Kita ada 3 faktor penyebab kenapa ada kenaikan harga. Yang pertama ialah harga naik mendadak tanpa subsidi daripada kerajaan. Yang kedua, faktor daripada kos penternakan tersebut ataupun kos penanaman. Dan yang ketiga ialah perubahan cuaca yang menjejaskan pasaran bijirin bagi beras. Perubahan cuaca juga yang mengakibatkan kesihatan pada seekor ayam dan telur ayam. Harga naik mendadak tanpa subsidi. Seperti yang kita maklum, kerajaan telah menarik subsidi untuk ayam dan telur. Jadi hasil daripada pencarian saya di artikel Berita Harian pada Jun 14, 2023, harga ayam telah naik 11.9% dan harga telur naik kepada 35.6%. Hal ini kerana kerajaan tidak memberi subsidi kepada harga ayam dan telur ini, dan peniaga juga tidak mahu rugi dengan mereka punya bisnes. Jadi mereka terpaksa mengekalkan keuntungan margin mereka, iaitu sebanyak 20%. Dan akibat daripada ini, mereka terpaksa menaikkan hasil penjualan mereka kepada pembekal-pembekal ataupun peruncit-peruncit ayam dan telur ini. Okey, untuk faktor yang kedua tentang kenaikan harga ayam, iaitu faktor kos ternakan, di mana kawalan harga dedak ayam perlu dikawal, ataupun boleh kita kata dedak ayam ini daripada import. Jadi apabila kos daripada pengeluar luar negara tinggi, maka penternak ayam ini terpaksalah meletakkan harga yang tinggi. Semakin tinggi kos ternakan, semakin tinggi hasil ternakan. Itu basic yang kita boleh faham. Tapi bila kita tengok ada cadangan daripada para pakar ekonomi negara, dan cadangan mereka ialah memperbanyakkan lagi dan memperbesarkan lagi skala penternakan untuk penternak tempatan, kerana dari situ kita dapat mengawal market harga ayam di Malaysia. Kerana sekiranya kita mengambil terlalu banyak ayam import daripada luar negara, dan dekat situ akan menjadi kacau market harga ayam tempatan. Kerana memang kita tahu kualiti daripada luar negara memang terbaik, tetapi oleh kerana faktor ekonomi dan demi untuk membangunkan ekonomi negara, jadi peternak tempatan harus juga mengambil maklum tentang perkara-perkara inilah. Untuk poin yang ketiga ialah perubahan cuaca dan kualiti terhadap hasil daripada ternakan ayam, telur dan hasil tanaman beras. Faktor cuaca faktor cuaca menjejaskan pasaran bijirin dan hasil ternakan. Dan apabila faktor cuaca banyak menimpa kepada petani ataupun peternak tempatan,
maka barang-barang import seperti beras import ataupun telur import daripada luar negara mempunyai kelebihan. Jadi di sini mereka akan boleh meletakkan harga yang mereka mahukan, especially harga akan jadi mahal, dan rakyat terpaksa mengeluarkan mereka punya wang untuk terpaksa beli, oleh kerana seperti ayam, telur dan beras telah menjadi rutin setiap bulan untuk rakyat Malaysia membelinya. Jadi cadangan daripada para ekonomi untuk pembekal beras harus lebih proaktif dan mampu bersaing dalam menghasilkan beras yang lebih berkualiti. Tidak lupa juga kepada para penternak, di mana apakah langkah-langkah yang bakal diatasi bagi faktor perubahan cuaca di Malaysia sekiranya pada waktu, sebagai contoh, pada hujung tahun memang kita nampak banyak di banyak negeri berlaku hujan. Jadi susah untuk para peternak untuk melakukan kerja, dan efek juga pada hasil ternakan mereka, di mana ada certain yang mungkin sakit dan tidak boleh sihat sepenuhnya. Jadi apakah langkah yang perlu diatasi oleh penternak-penternak tempatan kita? Jadi inilah salah satu faktor kenapa kenaikan harga ayam, telur dan beras di Malaysia. Sebagai menggulung, seperti yang diperkatakan rakan-rakan saya, para petani dan peternak ayam perlu bersedia mengeluarkan bekalan yang banyak sewaktu perayaan supaya tiada faktor kenaikan harga barang disebabkan kekurangan bekalan. Seringkali kita dengar dalam berita dan akhbar, setiap perayaan pasti timbulnya isu ini. Jika ada persediaan yang awal, mungkin penguasa dapat membendung perkara ini daripada berlaku. Tambahan pula, kerajaan perlu memberi inisiatif dalam penjagaan ayam supaya kualitinya tidak terjejas dan memberi peringatan cuaca awal supaya pengusaha dapat bertindak menghadapi krisis cuaca. Bantuan kerajaan amat diperlukan dalam menitik berat hal kesihatan ayam kerana ini adalah faktor yang besar yang perlu dikawal. Jika kesihatan ayam tidak bagus, maka kualiti ayam dan telurnya juga akan terjejas. Dalam pada itu, walaupun kita tidak dapat mengawal keadaan cuaca dan bencana alam, namun jika diberikan peringatan awal kepada pengusaha, sedikit sebanyak pengusaha cakna akan peringatan tersebut dan mengambil langkah persediaan menghadapi bencana alam tersebut. Akhir sekali, tindakan daripada pihak atasan berkaitan kenaikan harga dan subsidi. Pihak kerajaan juga perlu sentiasa mengawal agar tiada kenaikan harga yang mendadak supaya rakyat mampu untuk beli ayam, telur dan beras bagi melangsungkan kehidupan. Isu subsidi juga seringkali kita dengar, tetapi harga barang masih tinggi. Pihak kerajaan perlu menyiasat sama ada harga barang yang dinaikkan secara mendadak ini disengajakan oleh pembekal ataupun sebaliknya. Kerajaan juga perlu memberi subsidi makanan ayam supaya kos pengusaha dapat dikurangkan, malah harga ayam dan telur juga akan diturunkan. Oleh itu, semua pihak iaitu pengusaha, pembekal, kerajaan dan juga kita sebagai pembeli perlu cakna dan bekerjasama akan isu-isu ini agar dapat mengawal bekalan bersama dan harga barang daripada terus naik dan menyebabkan harga makanan juga akan tinggi. Sekian, terima kasih daripada kami semua kumpulan 2.